Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam Aidul Adha untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara Mazli Syamsuddin, saudara Syahrul Azam? Selamat malam, selamat hari raya. Rindu mamaku. Rindu, memang saya pun rindu juga. Ibu saya dah tak ada. Saudara Syah Ibrahim, saudara Mazli, saudara Anwar Jubin, Puan Mih Rimah Jabar. Apa khabar Puan? N. Abdul Bakar, hai. Saudara Azizul Mak Yusof, selamat malam. Kakak Kola Moh, apa khabar saudara? Dah balik dari Jepun ke? Puan Aminah, Kak Minah daripada Terengganu. Saudara Mustafa Ilyas. Begitu juga dengan saudara Abu Samah, saudara Mat Rafizi, Mat Pizi, salam dari Ganu. Ganu bukan Gani ni, salam dari Ganu maksudnya. Saudara Muhammad Hashim, Muhammad Din, apa khabar saudara? Moga orang di Kemayan, di Bera, sihat wafiat semua. Saudara Muhammad Sabri, Mak Rashid, saudara Syuhami Nawi, saudara Bob Azhar, salam Aidil Adha. Saudara Fakri Sani, apa khabar saudara? Begitu juga dengan Wan Cik Abdul Hamid, apa khabar? Acik Warisan, Yusuf Awang dari Tanah Merah, Kelantan. Tentulah berbahagia, tentulah sambutannya hebat di Kelantan ya. Saudara Sani, saudara Muhammad Azmi, Muhammad Ali, waalaikumsalam. Terima kasih. Moga saudara jangan lupa like, share dan subscribe. Saudara Anwar Jubin juga like, share, subscribe di Instagram. Itu yang paling pentingnya, supaya jika berlaku gangguan dapat diteruskan di Instagram. Saudara Said Azhar, saudara Niza Yusof, Nur Ali. Debat pembela hadir dari Kulim, Kedah. Apa khabar saudara? Saudara Zailan, waalaikumsalam. Hanif Abdurrani, Kakak Kola Moh, dia kata kambing golek tumbang. Alhamdulillah. Syukurlah kita masih dapat berpeluang untuk mengadakan ibadah korban dan sebagainya. Ya, Tuah Syarani, Azhar, Bakar Ahmad, saudara Acik Warisan, selamat Hari Raya Aidil Adha. Saudara Azman Man, saudara Roslan Arifin, saudara Muhammad Yusof Ishak. Terima kasih. Saudara Abu Samah, Ayang Haji Chun, selamat malam, salam Aidil Adha. Cik Pa Makno, salam dan doa selamat Hari Raya. R. Merjuna, begitu juga Yid Farid, Azmi Omar, sahabat kita saudara Zainuddin, saudara Azhar Tok Kaya, ini di Instagram. Saudara jangan lupa like and share ya. Saudara Abdul Hamid, saudara Mak Pablo, Ali Jasin, apa khabar saudara? Yaumu Waras, Abdul Hamid, Zazi Bahari, Abraham Manas, Paduka Adama, saudara Awang Yusof, apa khabar saudara? Doa saya anda sihat walafiat. Puan Rosni Kurengot, saudara Pak Sab, Ahmad Adali, Abdullah Paklah, Kamisan Dahlan, Mustafa Hamid, salam perjuangan, Izzuddin, Rosli Rahim alias Zamri, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu. Mohon maaf, insya-Allah akan saya santuni usai pencerahan malam ini saudara. Seperti biasa, walaupun hari ini Hari Raya Aidil Adha, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara ini Rio yang masih menghantar kiriman tentang kedudukan apa yang berlaku pada negara kita berhubung COVID-19. Terima kasih Rio, terima kasih saudara Jamil Idris, saudara Muhammad Sih, saudara Hazul, saudara Zidin, Tuah Syarani, Zahari Minit, Idris Amin Nordin, Puan Rahmah Hasan. Saudara, hari ini adalah hari Ahad. Semua kita tahu hari ini 10 Zulhijjah bersamaan 10 Julai, hari Ahad, hari Raya Korban ataupun Aidil Adha. Saya lihat kiriman banyak gambar-gambar skim di masjid mengadakan korban. Doa saya jangan pula kita menjadi korban kepada virus corona, kerana hari ini hari yang ke-841 negara kita dijengah oleh virus corona. Saudara Osman Abdullah, Nizam Fakri ya. Menurut laporan saudara Rio dan saudara Jamil Idris, jangkitan semalam ada sedikit penurunan. Alhamdulillah. Mungkin saya rasa mungkin sebab warga kota yang tinggal di Lembah Kelang pulang ke
kampung halaman. Jadi kalau balik kampung tu pastikan menjaga penjarakan sosial, saudara. Kerana semalam jangkitanlah 2,799, menjadikan jumlah jangkitan sudah mencapai 4,592,710 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Apa khabar, Saudara Ghazali Kadir? Dan dari segi melihat laporan tersebut, terdapat penambahan 4 negeri, ditambah negeri jangkitannya, dan susut alhamdulillah di 12 negeri. Selangor susut kepada 910 daripada 1261. Di Sabah, di Ulah Persekutuan juga susut 668 daripada 1083. Itu yang katakan tadi, bahawa kalau mungkin mereka sudah pulang ke kampung halaman. Di Sabah nampak gayanya masih meningkat rupanya. Daripada 176 semalam naik kepada 192. Di Perak walaupun susut, tapi jumlahnya masih lagi 245 yub. Sementara di Negeri Sembilan juga susut 196 daripada Negeri Sembilan kemarin 198, semalam 196. Dan di Negeri Sembilan, itu jadi Pulau Pinang meningkat balik, memang tak cerai. Dah elok-elok 121, naik balik 147. Itulah negeri-negeri yang perlu saya laporkan yang ada peningkatan ataupun jumlahnya melebihi 100 orang. Negeri-negeri lain walaupun ada peningkatan tapi masih bertahan di bawah 100, di bawah angka 100. Mudah-mudahanlah dengan doa kita sempena Aidil Adha ini dimakbulkan oleh Allah SWT, segeralah diputuskan jaringan COVID-19. Saudara, itulah yang sempat saya laporkan. Saudara Muhammad Amin, Saudara Imsa, Saudara Ya Amin, Saudara Puan Latifah Mak Yusof, Saudara Puan Hasnah Ishak, Saudara Kamu Zaman Johan, budak Kuala Kangsar dah kena kutip, katanya. Tak tahulah saya siapa yang dikutip tu, tak tahulah saya. Saudara Yasran, saya tak mau mengutarakan persoalan-persoalan yang berbau resis dan sebagainya. Sebab saya tahu apa yang dimaksudkan adalah tentang seorang gadis yang katanya hafal Al-Quran, tapi waktu yang sama dia sanggup membuka bajunya, menunjukkan auratnya. Itu tak baik, saudara. Ya, Wan Safi, kata Wan Safi, kita nak parti baru yang boleh cuci kekotoran di negara kita. InsyaAllah, Puan Hafsah Junaidi, Razali Yahya. Baik, saudara. Besok kita akan bekerja seperti biasa. Yang berniagalah. Kalau anda ada produk, boleh hubungi Al-Azhar untuk saya mewawarkan. Tadi saya dapat satu produk, iaitu STC 30. Tapi saya dapat penjelasan daripada pemiliknya, iaitu teman kita daripada Tumpat, Kelantan. Orang Siam, tapi dia berniaga untuk makanan kesihatan dan sebagainya. Jadi saudara boleh hubungi Al-Azhar untuk memberi kita penjelasan, keterangan lanjut, cara macam mana untuk saya, membolehkan saya mewawarkan produk anda. Sila hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Ya, Saudara Zami Ibrahim, Saudara Muhammad Firdaus, Razali, Saudara Puan Masnah Kambar, Saudara Beto, Jafri bin Din, salam dari Kok Diang katanya. InsyaAllah, jika izinkan Allah SWT, hujung bulan ni saya akan berada di Kedah, di Jitra. Saudara, Al-Azhar dia berniaga Al-Bakhur dan haruman wangi-wangian, parfum. Aromanya adalah aroma Timur Tengah. Juga gula O untuk mereka yang nak menjaga kesihatan. Siti Farehah hari ni dia off dia punya dendeng manis Siti Farehah. Tapi mulai besok kalau saudara ingin memesan, bolehlah hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Walaupun harga daging naik, barang-barang naik, dia masih lagi mengekalkan harga yang lama, iaitu dendeng manis Siti Farehah. Saudara Syauqi masih lagi memasarkan buah-buahan untuk sekitar Lembah Kelang. Boleh hubungi beliau di talian 012-357-5703. Buah-buahan tersebut boleh dihantar terus ke rumah saudara. Dan akhir sekali, tentulah makanan kegemaran saya, iaitu popiah sira Lady Maria. Sedap, rangup, pedas, manis. Hubungilah Saudara Nizam
di talian 019 435 1203. Dah habis dah musim raya ni, berniagalah balik saudara. Kerana rezeki itu ada di mana-mana, kita harus berusaha saja. Walaupun dalam keadaan suasana ekonomi yang tidak menentu ini, saudara Mahrani, Samsul, Abu Hassan, Coca-Cola, Gedung Ilmu, Panduan Pak Nazir, insya-Allah. Baik saudara, kita santuni naluri kehidupan sedikit. Dalam keadaan kita merayakan Ailadha ni, saudara Ismailis dan saudara Nasir di Instagram. Dalam segmen naluri kehidupan ini, saudara, saya melihat bahawa manusia kita ni tidak terlepas dari melakukan kesalahan dan dosa-dosa. Jadi sememangnya, saudara, kita pasti ada melakukan dosa-dosa kerana kadang-kadang kita berdusta, walaupun terhadap perkara yang kecil. Sebenarnya, saudara, berbohong itu, kalau ada yang tidak melakukan sedemikian, artinya mereka berbohong. Kadang-kadang orang kata itu bohong sunat. Berdusta ataupun berbohong artinya mengatakan sesuatu yang tidak bertepatan dengan keadaan yang sebenarnya, sama ada secara sengaja ataupun dengan bergurauan. Sebab berdasarkan hukum, berdusta adalah berdosa kerana ia dilakukan dengan tujuan tertentu, seperti mahu melindungi diri daripada sesuatu kesalahan. Oleh kerana berdusta hanya memerlukan keberanian untuk bersuara dan bukannya tenaga. Jadi untuk itu ada baiknya kita berhati-hati, saudara, dengan mereka yang suka berdusta. Kerana apabila ada orang menyampaikan satu berita itu, jangan kita terus mempercayainya. Sebaliknya, pastikan kebenaran kata-kata itu terlebih dahulu supaya kita tidak turut terbabit dengan dusta orang itu, saudara. Setiap pendustaan yang dilakukan pasti mendapat kemurkaan Allah SWT. Kerana menurut Imam Ahmad, baginda Rasulullah SAW berpesan, hindarilah berdusta, kerana sesungguhnya berdusta itu menyebabkan kamu kepada berdosa dan dosa-dosa itu menjerumuskan kamu ke dalam neraka. Dan sesungguhnya seseorang yang berdosa, orang yang berdusta itu berulang kali hingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Dalam Islam hanya 3 dusta saja boleh, bukan tak boleh, hanya 3 dusta yang dibenarkan, iaitu ketika peperangan. Apabila kita mahu mengelirukan musuh, mengatakan tentera kita berapa ramai dan sebagainya, itu untuk dalam peperangan. Dibolehkan berdusta untuk memastikan kita memenangi peperangan itu. Kemudian kita juga boleh berdusta jika untuk mendamaikan di antara 2 orang yang bertelingkah, dan juga paling penting untuk mendamaikan suami isteri yang berselisih faham supaya tidak berlaku perceraian. Itu saya 3 perkara saja. Bolehlah bohong sunat lah. Itu dikatakan bohong sunat, saudara. Yang lain tu tak boleh. Berdusta itu amat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-samalah kita hayati jaluran kehidupan kita ini agar kita dapat hidup di dunia ini yang sementara ini dalam keadaan tenang, dan tenang juga di akhirat nanti. Ya, saudara Yusri, saudara Zul, saudara Zuraidi Daud. Saudara Coca-Cola, hitam, putih dan kelabu adalah kehidupan. Kehidupan kita tidak ada kelabu. Kelabu itu orang yang munafik. Coca-Cola, hitam putih dalam kehidupan itu benar. Halal, haram. Dalam Islam tak ada yang sama-sama, tak ada. Halal atau haram saja. Lain itu tindakan perbuatan mereka yang munafik. Pandangan saya, saya bukan ustaz. Mungkin saya salah. Tak salah kita bergaduh, berdebat pasal itu. Baik, secara kita santuni pula apa kata Saudara Hibil dalam kiriman mutiara katanya. Menurut Saudara Hibil, jangan sesekali kita lupakan diri kita saat memberi nasihat dan teguran kepada orang lain. Kadang-kadang kita ni nak tunjuk pandai, nak tunjuk bijak, kita nak menegur orang, tapi jangan sampai kita lupa diri bahawa kita adalah insan yang tidak lari dari melakukan kesilapan. Puan Cik Nurlia, Saudara Fuad Rahman, apa khabar? Ada korban juga tahun ni. Di masjid saya tadi 12 ekor tumbang. Dan saya lihat banyak, ada juga teman-teman yang mengirimkan macam-macam peristiwa berlaku waktu penyembelihan lembu. Ada yang kena tendang dengan lembu itu. Yang seronoknya tu ada satu kiriman tu daripada Tuan Haji Datuk Ghazali, dia datang kat saya. Di mana saya tak tahu. Mereka melakukan penyembelihan tepi sungai. Akhirnya bila setelah
disembelih lembu itu meronta, dan semua tukang sembelih, tukang pegang, termasuklah lembu itu masuk ke dalam sungai ataupun parit lah. Maka berkeladaklah air itu. Tak tahulah apa jadi selepas itu. Banyak peristiwanya, saya tengok ramai kawan-kawan mengirimkan, mungkin peristiwa itulah berlaku yang dulu-dulu. Jadi besok masih ada lagi masjid-masjid yang melaksanakan ibadah korban. Berhati-hati, jangan rapat sangat. Nanti orang kata selalunya kena tendang kuda. Jangan sampai kita kena penendang lembu. Teruk juga saudara. Ya? Jauhi diri anda. Tengok boleh dan ikat elok-elok. Cuma jangan diseksa binatang itu saudara. Baik saudara. Kita juga mengharapkan agar pimpinan negara, saya harus berpesan sahabat malam, supaya negara tidak berbelanja tanpa had. Kerana kita bimbang kalau pimpinan negara berbelanja tanpa had, maka negara kita boleh muflis. Itu je. Jadi belilah apa keperluan, bukan apa yang kita mahu. Buy what we need, not what we want. Itu falsafahnya saudara. Tajuk bicara kita malam ini adalah bubar atau tidak. Tentulah saudara tahu. Tapi sebelum saya memberikan pencerahan seterusnya, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Hari Raya pun dihantar juga. Terima kasih Pak Nazil yang tinggal dari Perlis. Perkongsian pantunnya begitu berarti pada kita. Ya, Saudara Abdul Razak, Saudara Zul. Halal haram, makruh itu harus katanya. Saudara Roslan Mubin, Saudara Zul. Ikat betul-betul lembu tu katanya. Betul. Lembu sado korban bukan kaleng-kaleng. Ribu-ribu saudara. Ya. Kata Pak Nazil, kelapa parut diperah santannya, dilemak geti seperti diidam. Wajah berkerut mencemik bibirnya, petunjuk hati budi pendendam. Jadi kalau orang kita minta maaf ke, kita bercakap tapi kita nampak wajahnya berkerut, dan mencemikkan bibirnya, itunya dia masih berdendam lagi. Elakkan daripada kita memaparkan wajah semikian. Kita kalau terima kemaafan orang dengan ikhlas, tak ada masalah saudara. Kata Pak Nazir lagi, dahulunya jiran, sekarang bisan. Encik Dolah berasa bangga. Tidak hairan perangai insan. Tahu salah, dibuat juga. Itulah perangai orang kita ni, kadang-kadang kita tahu. Kita tahu benda tu salah. Insaf, lepas tu buat lagi. Itulah masalahnya saudara. Saudara Muhammad Faruk Fazali, Razak Abadi, Puan Salinah, Pak Din Dang, Puan Hamidah Abdul Rashid. Dan saya mengucapkan jutaan terima kasih pada Pak Nazil. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Moga saudara berbahagia dan teruslah berkarya untuk dapat kita berkongsi bersama pantun-pantun yang indah. Saudara Muhammad Fuad Fazil, Saudara Zulkifli, Ismail Muhammad, bubar. Aduh, hai saudara. Saya cuma itulah, saya suka membaca sedikit bait-bait dalam lagu Buih Permaidani ataupun Permaidani Buih yang sekarang ni dah sampai 150 juta di Indonesia, mendapat respon ataupun viral dalam media sosial di Indonesia. Lagu itu lagu exit. Jadi antara bait-bait yang cukup terkesan saya melihat bahawa salahnya aku juga kerana mencintaimu. Salah aku juga kerana jatuh cinta. Insan sepertimu seanggun bidadari. Jadi salah saya juga lah kadang saudara. Kita sayang dan kasih pada pemimpin, tapi akhirnya tidak menjadi rupanya. Jadi seharusnya lah, dia kata, seharusnya lah aku cerminkan diriku sebelum tirai kasih aku buka untuk mencintaimu. Kadang-kadang kita berbahasa sikit saudara. Kadang-kadang nak jiwang juga, jiwa-jiwa saudara. Saya ni suka yang romantis. Tapi bila saya alihkan kepada politik, jadi seharusnya kita cerminkanlah diri kita sebelum kita mencintai, menyayangi mereka yang berada di anjung kuasa ataupun yang sedang mengejar kuasa. Ya, Saudara Azli, Saudara Zekwak, Saudara Nordin. Saudara, saya harus memberi peringatan sebab semalam pun ada juga mereka mengambil ataupun melakukan suntingan. Live saya ini dah dimasukkan dalam channel YouTube. Akhirnya apa yang saya maksudkan lari. Bukan kenyataan saya, kenyataan orang lain, tapi seolah saya yang buat kenyataan begitu. Sebab itu saya katakan, saya tidak akan bertanggungjawab atas sebarang suntingan yang anda lakukan. Mahupun
catatan atau tulisan yang anda paparkan. Berhati-hati saudara, sebab saya tak mampu saudara untuk memantau, untuk menilai satu persatu, saudara. Dan saya harus mengingatkan, ini sekadar pencerahan politik yang bermatlamatkan memberi informasi. Tak lebih daripada itu saudara. Dan bila saya memberi informasi ini ataupun saya memberi pencerahan ini, kita mesti memegang pada prinsip paksinya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Kadang-kadang apa yang saya katakan, saudara berhak untuk menolak, untuk tidak bersetuju. Kalau saudara nak bersetuju pun, alhamdulillah. Itu saja saya. Cuma kalau nak menghantar kiriman dan sebagainya, pastikan gunakanlah bahasa yang harmonis, kerana kita warga cinta damai yang menyantuni semua aspek dalam kehidupan kita secara harmonis. Elakkan maki hamun, saudara. Saudara ini Mat Sepana, warga cinta damai tetap yang terbaik. Terima kasih saudara Mat Sepana. Jusyah Osman bubar parlimen bubar. Tahu sekejap lagi saya beri pencerahan. Cuma selepas saya beri peringatan, saya harus melaporkan cuaca hari ini memang panas tadi. Saya ambil kesempatan tadi, saya lelap sekejap walaupun di atas bangku, peluh badan, basah baju saya. Ertinya saudara, suasana cuaca negara kita ni amat panas saat ini saudara. Panas, hati pun panas. Jadi banyakkan bersabar, bertenang. Cuma saya ingin berpesan, banyakkan minum air. Air masak. Kalau boleh, jeranglah air itu bersama dengan 4 atau 5 butir bunga cengkeh. Itu untuk mengelakkan adanya kahak-kahak di bahagian dagu kita ataupun dalam tengkuk kita, supaya kita tidak dijengah oleh batuk. Secara saya cuma boleh memberi pandangan petua, bukannya kenyataan doktor. Saya bukan doktor. Dan saya juga mengharapkan kepada teman-teman yang kembali daripada desa, daripada kampung halaman, yang saya rasa mulai malam ini, tentulah jalan raya sesak kembali ataupun besok. Jadi memandulah secara berhati-hati, jaga emosi kita, jangan cepat marah. Kalau orang nak potong, potonglah. Cuma jaga keselamatan. Jangan kita melanggar peraturan yang disediakan. Kadang-kadang kita tengok memang belah kiri tu jalan tu okey, tapi sebenarnya itu laluan kecemasan. Jangan kita gunakan, kerana tak tahu depan tu mungkin ada yang accident. Saya tengok tadi, cuma saya terkejut dan amat sedih. Di hari baik, bulan baik ini, saya dapat kiriman daripada Pah Merah. Dihantar pada saya geleng kepala, iaitu di hari mulia ini masih lagi ada anak muda yang terpaksa bekerja, menghantar makanan, ya saudara. Tapi dia terjebak dalam kemalangan. Dua-dua motosikal tu bertembung. Begitulah saudara, hari baik, hari mulia ini, mereka harus mencari rezeki. Saya amat terkesan melihat peristiwa begitu. Tapi apakan daya saudara. Cuma yang agak merunsingkan saya, banyak sangat saya terima kiriman. Sama ada saya nak percaya atau tidak, tak tahulah. Saudara, banyak sangat. 3-4 kali hari ini. Semalam pun begitu juga. Ia tentang bagaimana satu kenyataan, kononnya bahawa IMF, iaitu International Monetary Fund, mengatakan, mereka memberi peringatan bahawa negara kita ini mengalami suasana ekonomi yang tidak menentu dan agak menyeriaukan lah saudara, sebab kerana hutangnya terlalu tinggi, kerana kita adalah yang tertinggi selepas Sri Lanka. Jadi tak tahulah saya kenapa dikaitkan dengan Sri Lanka. Memang sebagaimana saya katakan semalam, Sri Lanka telah pun muflis secara total. Kita mengharapkan kalau beri peringatan itu supaya pimpinan negara lebih berhati-hati dan berusahalah sedaya mungkin agar ekonomi negara kita dapat dipulihkan. Memang susah dalam keadaan sekarang, tapi berusaha sedaya mungkin. Di mana ada usaha, di situ ada jalan. Jadi macam saya katakan semalam, berbincanglah dengan bijak pandai. Jangan tunjuk diri kita pandai saudara, ya. Sebelum itu saya tengok satu kiriman. Ini penulis tanpa nama, dia menghantar pada saya. Elok juga kita santuni. Saya tengok ini untuk kesedaran. Sembang hari raya saudara. Dia kata yang bawa mereka bekerja di Lombok itu orang British. Yang bawa India ni untuk bekerja di dalam getah juga orang British. Yang bawa kaum Sikh yang dipertikaikan
dalam filem Mat Kilau untuk menjadi askar, juga orang Inggeris. Jadi bila British balik ke negaranya, mereka tak bawa pulang balik pekerja-pekerja ini, sama ada India, China, Bengali, supaya katanya duduklah di sini elok-elok. Jadi British suruh orang Melayu buat macam adik-beradik. Itu syarat katanya sebelum memberi kemerdekaan. Dan kita berlapang dada katanya. Saya tengok cantik tulisan itu, saudara. Jadi kita beri kerakyatan kepada pendatang yang menumpang, kan? Kemudian duli-duli yang memelihara raja-raja kita menurunkan tanda tangan untuk kita mencapai kemerdekaan. Jadi warga ini nak buat sekolah Cina, kita kata buatlah, tak ada masalah, begitulah berlapang dadanya kita. Jadi India nak buat kuil besar-besar mana pun, kita kata buatlah. Baiknya orang Melayu ni, mereka tebang balak sampai botak hutan. Ada pula orang kita kata setengah tu tabanglah, korek lombong sampai tinggal pasir, koreklah. Pasir lombong tinggal, mereka jual. Jadi orang kita kata kau nak jual lah. Tanah bekas lombong mereka ambil pajak sampai 99 tahun. Mereka kata tak apalah, bangunkanlah. Kemudian mereka buat pula kumpulan haram, gangster. Kita berdiam diri. Jadi tapi bila mereka mencabar kita, ada kalanya kita masih lagi bersabar. Dan bila mereka menuduh orang Melayu sebagai pendatang, ada setengah orang kita ni senyum-senyum saja. Bila ada pula ahli majlis perbandaran buang tulisan Jawi menggantikan dengan tulisan warisan mereka, ada pula kita ambil kisah. Bila kita nak buat azan, mereka kata bising, mereka bantah. Maka ada kalanya setengah masjid tu memperlahankan. Kita sabar. Mereka bila kita katakan kita nak katan ke anak perempuan, ini warga Islam, mereka kata jenayah. Kelang kabut Menteri Melayu buat kayu ukur, nak tanya doktor dan sebagainya. Jadi mereka kata tahfiz itu perkauman, teroris. Jadi bagaimana juga dengan Menteri Agama? Jadi hati orang kita jaga, saudara. Mereka buat semua itu sambil tuduh menuduh seolah kita ni Melayu resis. Di mana buktinya kita ni resis? Mereka kata Melayu ini pelampau. Di mana buktinya kita ni pelampau? Jadi begitulah warga bangsa kita melayan setiap tetamu ini untuk berada di negara kita. Kita tuan rumah sebenarnya. Tapi tak tahulah esok-esok apa pula nak jadi. Jadi sebenar-benarnya kadang-kadang tulisan itu dia kata kita ni memang suka bertolak ansur. Janganlah sampai kita ditolak beransur-ansur. Oleh itu kita harus sedar. Bukanlah kita nak bangkit nak bergaduh, tidak. Sedar, cukup-cukuplah. Kalau ada tanah milik Melayunya, janganlah digadai lagi. Hutan-hutan yang ada tu, mana warga bangsa kita yang tak milik kitab tanah, kalau boleh berilah untuk meneruskan usaha agro ataupun pertanian, supaya kita dapat menyumbang kepada permasalahan yang negara kita hadapi, iaitu bekalan makanan yang harganya meningkat dan sebagainya. Jadi saya harap, kita mengharapkan juga janganlah mereka terus mencabar, sebab kadang-kadang tu ada batasannya. Saya tengok ini sebab bila saya melihat ada tulisan, saya tidak bukan resis, tapi bila filem Mat Kilau itu ada pula pihak membantah, kononnya ditayangkan kaum mereka ini kaum yang resis. Sebenarnya kalau itu sejarahnya nak buat macam mana? Mereka datang sini sebagai askar, tentulah mereka bertugas, jadi itu difilemkan. Kita tak pernah pun mertikaikan kalau filem lakonan Shah Rukh Khan apa semua, Ganah dan sebagainya, kita tengok aja. Tengok Bruce Lee, Jack Lee bertarung dan sebagainya, mereka saja yang menang, kita diam saja. Jadi bila kita menghasilkan filem macam filem Mat Kilau tu, tak usahlah dipertikaikan harapan kita. Saudara Azli Nordin, saudara, saya tak mau terjebak dalam kenyataan-kenyataan yang resis. Sebab kita warga cinta damai. Jangan kita nak kata itu kata ini. Saya mengharapkan agar warga yang bersama dengan saya, ya, saudara Long Long ni dari Melaka, di Instagram, saya mengharapkan agar warga kita ini sentiasa berlapang dada dan saling bermaaf-maafan. Jangan kita jadikan bumi tempat kita tinggal ini, rumah kita ini berantakan.
dengan permasalahan. Kalau perkara itu menyangkut soal-soal undang-undang, kita ada pihak polis, mengadulah pada pihak polis. Macam-macam saya terima. Kononnya ada pegawai kepada wakil rakyat yang cuba melakukan tindakan tidak bermoral pada wanita yang mau memohon bantuan katanya. Tapi saya tak tahu. Bila saya tengok benda begitu, saya geleng kepala je lah. Cuma saya ingin mengingatkan tentang kata-kata mutiara yang diungkapkan oleh pahlawan kita, almarhum Mat Kilau. Katanya, kalau pecah seluruh kulitku. Ini kata dia. Kalau pecah seluruh kulitku, luruh seluruh dagingku, putus seluruh uratku, hancur seluruh tulangku, tak akan dapat menahan semangatku untuk mempertahankan tanah airku. Kita semangat kita begitu, saudara. Kita harus mempertahankan bumi kita cinta ini. Kemudian katanya lagi, kalau beragama, jangan sekadar pakaian, syariat saja. Biar bersih juga tubuhnya, itu hakikat. Kalau belajar, jangan sekadar ilmu, biar kukuh jadi adabnya. Seandainya kita beramal, jangan sekadar ayatnya, biar tentu juga berbulat dengan rahsianya. Jadi setiap ayat Al-Quran itu ada rahsianya, perlu dikaji. Jangan kita menyusahkan orang. Biarlah kita susah dan kita bersyukur pada Allah. Itu begitu lapangnya dada pejuang bangsa kita. Biar orang lain menginai kita, jangan pula kita menginai orang. Ini saya katakan, kita warga cinta damai. Tak apa kalau mereka menginai kita, kita ada pihak polis mengadu. Memang kadang-kadang kita rasa kita terinaya, jadi kita mintalah keadilan dan sebagainya, saudara. Baik, saudara. Dah panjang pula saya punya membebel tentang ini sembang hari raya, saudara. Jangan selalu marah kat saya. Asyik nak mengata aja pun nanti susah juga, saudara. Sebab apa ini, semalam saya bawa kiriman, ada orang mengatakan, takkanlah malam raya pun nak mengata orang. Saya tak mengata, saya menjelaskan, saya cuba memberi pencerahan. Saudara, saya perlu memberi suntikan supaya warga kita semangatnya tebal, tetapi pada lunas-lunas kehidupan yang nyata, saudara. Dan sekarang ni, saudara, ini masuk bab politik. Masuk bab politik sekarang ni, warga UMNO melihat bahawa jentera parti sudah pun bersiap sedia untuk menghadapi pilihan raya. Boleh dikatakan semua peringkat, semua jentera parti boleh dikatakan okey, tak ada masalah. Cuma ada satu jentera saja yang mengundang pertanyaan di kalangan warga UMNO Akar Rumbi, iaitu jentera di lembaga disiplin parti. Kerana yang terang-terang bersekongkol menyokong parti-parti yang nak membunuh kita ini tidak diambil tindakan. Mereka terang-terang melawan arus parti juga tidak diambil tindakan. Malahan mereka juga menyusahkan jentera parti yang lain. Ini keadaannya, saudara. Sebab itu tadi semalam saya menerima panggilan telefon daripada saudara Mahadi daripada Kelantan, saudara Mahadi Mat. Dia kata dalam menghadapi pilihan raya akan datang, tak payahlah, dia kata. Saya tahu dia marah. Tak payahlah kita adakan poster boy. Kerana dia kata kalau kita wujudkan poster boy, besar kemungkinan boleh menang, tapi akhirnya dia kalah. Saya nampak saudara Mahadi Muhammad ni, dia marah sangat dengan keadaan sekarang. Jadi dia kata kalau kita buat poster-poster boy ni, kalau orang tak suka, macam mana? Sebab himpitan kehidupan masih berterusan. Ini membuatkan kadang-kadang rakyat boleh menolak kita, sebab orang tahu kita ini adalah sebahagian daripada parti pemerintah kerajaan, walaupun sekadar tumpang-tumpangan, walaupun kita sekadar menempel saja sebab kita bukan ramai. Tapi dari segi warga melihatnya, saudara, warga mengatakan bahawa ini adalah kerajaan barisan nasional. Saya harus menjelaskan, ini bukan kerajaan barisan nasional. Sebab itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengatakan kerajaan ini adalah kerajaan keluarga Malaysia, di mana terdapat 3 cantuman parti. Bukan UMNO Barisan Nasional sendirian, iaitu terdapat dalam tu UMNO, PAS dan Parti Peribumi Bersatu.
Jadi kena jelas, saudara. Jangan kita mengatakan, saya harap teman-teman yang berkesempatan mendengar pencerahan saya ini faham. Kerajaan yang dipimpin oleh Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri adalah kerajaan keluarga Malaysia, bukan kerajaan UMNO Barisan Nasional secara total. Tetapi Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri adalah naib Presiden UMNO. Itu jelas. Saya perlu memberi penjelasan, saudara. Dan saudara, sebenarnya kadang-kadang saya duduk tadi sambil tengok orang korbankan lembu. Saya bermenung di masjid, iktikaf, melaungkan takbir, Allahu Akbar, meleleh air mata. Saya teringatkan sebenarnya, saya sedih. Saya sedih kerana mengingatkan pada tanggal 14 September 2019 merupakan tarikh yang penuh bersejarah. Kita menangis gembira melihat wujudnya penyatuan bangsa antara warga UMNO dengan warga PAS. Tapi rupanya tidak kesampaian. Air mata warga PAS, warga UMNO yang berlenangan itu tidak ada nilai bagi mereka yang berada di ajang kuasa. Dan mereka melihat bahawa itu semua boleh mereka ketepikan demi untuk mendapatkan kuasa yang lebih, untuk mendapatkan itu dan ini. Jadi walaupun piagam ditandatangani, satu piagam, satu perjanjian, saya panggil itu piagam. Ini harus diingat, harus tercatat dalam sejarah warga bangsa kita. Tapi akhirnya piagam itu tidak mampu menyantuni warga bangsa kita untuk terjebak dalam perpecahan lagi. Akhirnya piagam itu dikhianati oleh mereka yang berjinak dengan parti PBM, di mana kita sendiri memang kita tak boleh terima. Kita tidak mungkin mampu, macam saya katakan, bahawa kita boleh memaafkan, tapi tak boleh lupa kata-kata itu masih lagi bersarang di dada kita ini. Bila mereka mengatakan parti UMNO, parti kelongkang, parti UMNO, parti korak, perompak, penyamun, kita tak pernah pun mengatakan parti mereka sebegitu. Pemimpin tak ada masalah. Bila saya bercakap soal kepimpinan dalam PBM itu, saya mengatakan kepimpinan yang gagal. Saya tak ada kata parti yang gagal. Sama ada parti Pejuang ke, saya kata kalau paling tidak pun parti sebut kalau bertanding pilihan raya, besar kemungkinan calon-calonnya hilang wang pertaruhan. Tidak menonjolkan pada parti sebut menghina, tidak. Tapi mereka menghina kita. Pedihlah. Sukar untuk saya menerima mereka. Apatah lagi kalau mereka nak masuk menyertai UMNO Barisan Nasional kembali. Sebab saya katakan yang sudah itu sudahlah. Kalau sudah berpatah arang, berkerak rotan, saudara, cukup-cukuplah kita. Ya, saya mengharapkan agar pimpinan UMNO sedar diri, bahawa kena faham, orang dah tak suka pada kita, sudahlah. Bila berlaku perceraian, okeylah, lebih baik kita mengimbau kenangan manis, bukan berlaku perceraian saling salah menyalah. Isteri kata suami tak elok, suami kata isterinya kembang. Benda-benda begini tak baik, saudara. Sedangkan masa menjalin percintaan, orang katakan angin yang keluar pus-pus pun wangi. Jadi jangan bila bercerai, berpisah, timbul segala keburukan. Tak baik, saudara. Sudahlah kita noktahkan. Sudah ditakdirkan perpisahan itu berlaku, berpisahlah. Tapi saya melihat kita masih lagi diserang, kita masih dikata macam-macam. Itulah yang gambaran yang saya lihat sebagai mukadimah. Saya melihat bagaimana ramai orang mengatakan, setengah mengatakan ada pilihan raya tahun ini, setengah mengatakan tidak ada. Jadi ada pihak mengatakan bahawa parlimen mungkin tidak akan dibubarkan dalam tempoh yang terdekat. Sebaliknya, Yang Berhormat Perdana Menteri dijangka mungkin mahu melanjutkan perjanjian persefahaman atau MOU dengan parti-parti pembangkang, itu DAP, DAP, Keadilan dan Parti Amanah. Selepas jadanya pada 31 Julai. Kerana jika itu berlaku, saya rasalah, artinya saya sedih, tetapi perlu kita insaf. Artinya Yang Berhormat Perdana Menteri seolah-olah sengaja melanggar konsensus akar umbi, kehendak akar umbi. Sebab kita memutuskan benda itu bukan di peringkat cawangan saja. Daripada cawangan bawa ke bahagian, bawa ke Perhimpunan Agung UMNO. Perhimpunan Agung UMNO adalah dewan terbesar. Di situlah diputuskan segala dasar parti. Jadi bila perhimpunan sudah memutuskan, perlu diadakan pilihan raya secepat mungkin. Tapi kalau Yang Berhormat Perdana Menteri mahu melanjutkan lagi,
Saya rasa sewajarnya lah kita perlu mengadakan pindaan, kita mengadakan sidang khas dalam keadaan begini. Sebab itu saya semalam menuntut, jika begitulah tingkah, saya tak marah, sebab masing-masing ada cara berpolitiknya. Saya bukan nak membedal, nak membalut, tidak. Tapi jika itulah natijahnya, sewajarnya lah Yang Amat Perdana Menteri, persidangan Dewan Rakyat nanti mengemukakan usul undi kepercayaan ataupun keabsahan beliau atau legitimate sebagai Perdana Menteri. Saya melihat bahawa ini istana pun dah mula bercakap, hentikanlah politik ni, kerana benda yang paling besar di hadapan kita adalah masalah rakyat, kehidupan ekonomi, bagaimana dunia semakin merudum ekonominya. Dalam keadaan begini, Ya Bapak Perdana Menteri, kita harapkanlah cara untuk menghentikan segala polemik politik ini adalah dengan mengadakan pilihan raya. Pada pandangan saya dan pandangan ramai, bukan pandangan saya seorang, peringkat akar umbi, peringkat pimpinan, dan mendapat keputusan. Tak usahlah kita berdegil. Saudara, saya melihat ada satu tulisan bahawa jika Tan Sri Datuk Seri Ismail Sabri tidak mahu mewujudkan dia punya usul undi kepercayaan, maka beliau seolah-olah mengulangi apa yang dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin tu hari. Kita menuntut supaya diadakan undian sejauh mana dia mendapat kepercayaan di kalangan ahli-ahli parlimen di Dewan Rakyat, sampai beliau tidak memegang jawatan dan terpaksa berundur, tidak diadakan sidang ataupun usul kepercayaan. Dan ini Yang Amat Perdana Menteri, apakah beliau mau mengulangi perkara yang sama? Hanya mengatakan bahawa ada cukup bilangan yang tadi, berapa ramai yang benar-benar menyokongnya. Ini perlu dibuktikan. Selepas itu nak tarik sampai setahun pun tariklah, tak ada masalah. Supaya paling tidak pun kita dapat tahu ini keadaannya. Pakatan Harapan parti membelakangkan, tak boleh, saya tak tahulah saudara Muhammad Azhar nak kaya ikat perut, kata tu. Saya bukan soal nak kaya sekarang ni. Saya nampak warga bangsa kita sudah hidup dalam keadaan terimpit dah ni. Sebab saya nampak ada sekitar dalam 100 ke 150 ribu mereka yang masih mempunyai simpanan dalam kumpulan wang simpanan pekerja sudah pun mengadakan petisi untuk memohon agar simpanan mereka dapat dikeluarkan. Bukan untuk bersukaria, tidak, ada untuk meneruskan kehidupan. Kerana dalam keadaan ekonomi yang begini, ramai yang tidak ada pekerjaan, kalau ada pun tidak mampu menampung kenaikan kos kehidupan. Harga barang naik, harga makanan naik, malahan bas ke sekolah pun naik. Jadi dalam keadaan begini, bagaimana mereka harus lakukan untuk menghadapi masa-masa yang semakin murung ini? Jadi caranya, kalau boleh, keluarkanlah wang yang ada dalam tabungan bakinya. Nak buat macam mana? Saya memang tak setuju. Sampai takkan nak habiskan sampai licin. Tapi dah terpaksa. Apa lagi kita ada choice? Kalau itu ada simpanannya, terpaksalah supaya dapat terus hidup. Kalau tidak nanti tak guna pun. Ada duit pun dalam simpanan, tapi kita kering kontang, akhirnya meninggalkan segala-galanya begitu. Itu yang saya harapkan. Saudara Samsul Syam, dia kata no Anwar, no Mat Sabu, no Guan Eng. Jadi ni Pak Mael kena tahu. Full stop. Ni seorang pengkaji politik, dia kata pembangkang amat terdesak untuk MOU 2.0 ini diwujudkan sekali lagi, disambung. Itu menurut Dr. James Chin dari Institut Asia, Universiti Tasmania. Dia kata, dia merujuk perancangan terbaru yang dikemukakan oleh ahli parlimen daripada Bangi, Ong Kian Meng, hari Rabu lepas. Dia kata Dr. Ismail Sabri hari ini, yang Perdana Menteri, berada dalam situasi yang terdesak dan khawatir besar kemungkinan kehilangan jawatan sebagai Perdana Menteri selepas pilihan raya umum yang ke-15. Saya kata, apalah tak bimbangnya? Kalau kita menang, dia akan teruslah. Kalau dia bimbang, artinya dia tidak yakin boleh menang. Justru itu beliau kata Dr. James tu, dia kata beliau mungkin
sanggup berbuat sesuatu untuk menyelamatkan jawatannya. Sebaliknya, Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid, Datuk Mak Hassan, Datuk Seri Najib, Datuk Ahmad Maslan melihat dari segi sudut politik yang berfakta tentang masa depan Barisan Nasional. Bahawa dalam saat sekarang ni lah sepatutnya tadi selepas pilihan raya di Johor, jadi masih ada lagi baki untuk kita boleh merangkul kemenangan. Cuma katanya orang politik seperti Anwar Musa yang dikatakan menentang pembubaran parlimen dalam tempoh terdekat. Itu kata Dr. James Chin. Kerana dia melihat bahawa pendirian Anwar Musa dia lebih bersifat untuk menjaga kedudukan dan kepentingan peribadi, meskipun Mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi telah membuat keputusan supaya Datuk Seri Ismail Sabri membubarkan segera parlimen lebih awal, kerana waktu sekarang ni adalah amat strategik dan paling sesuai untuk Barisan Nasional meraih kemenangan. Tapi mungkin katanya Yang Bapak Perdana Menteri masih lagi memerlukan kuasa dan dia mungkin hanya mengikut telunjuk Mahidin. Dan beliau sanggup menyambung MOU-nya dengan DAP, keadilan dan amanah. Jika benar sebagaimana telahannya, dia kata bahawa Yang Bapak Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri kurang cerdik dalam berpolitik, kerana beliau tidak memandang lebih jauh ke depan. Malahan kadang-kadang beliau seolah tidak tahu untuk mengurus risiko dan strategi politik, serta tidak bijaksana dalam membuat keputusan. Adakah hanya kerana kuasa yang dipegang saat ini, maka akhirnya tergadai yang akan datang. Jadi akhirnya lagi lama, sebab beliau juga bersetuju. Profesor Dr. James Chin ni dia kata lagi lama ditangguhkan pilihan raya ini, maka semakin tenat UMNO Barisan Nasional, dan ini memberi ruang kepada Parti Keadilan untuk memperbaiki kedudukan mereka. Memang benar saudara. Sebab dalam keadaan sekarang ni, hari ini, kesan daripada pemilihan dalam Parti Keadilan, saya melihat berbolok-bolok dah sekarang ni. Ada kata tak sah, orang kata tak sah. Mereka sudah seolah ada berpecah. Waktu ini buat pilihan raya. Ini bila mereka dah kena limbo. Tapi kabarnya ada pula bahawa ini Dr. Mahathir melalui Parti Pejuang, mereka nak menyantunkan juga, nak mencantumkan antara Pejuang, Perikatan Nasional, itu Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional, untuk merangkum kembali keyakinan rakyat. Saya kata silakanlah. Dalam keadaan begini bagus, elok. Biar mereka bercantum, kita buat pilihan raya. Sebab macam saya katakanlah, rakyat tidak lupa. Warga tidak dapat melupakan apa yang mereka alami atas kesilapan memilih kerajaan Pakatan Harapan. Pada waktu pilihan raya dulu, mereka menjangkakan itu adalah kerajaan Parti Keadilan. Rupanya Pakatan Harapan, dan mereka ingatkan dengan ada Dr. Mahathir itu bolehlah dilihat sebagai penasihat. Rupanya bukan penasihat. Dia ambil alih jawatan itu untuk meneruskan legasinya sebagai Perdana Menteri. Akhirnya negara terjebak dalam masalah apabila sama-sama mereka berantakan. Macam saya katakan, memang saudara jemu nak mendengar, tapi saya harus memberi pencerahan. Selepas berantakan dalam Pakatan Harapan, naik pula Perikatan Nasional, semakin rakyat tertekan. Jadi kalau Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan nak mewujudkan kemah besar, dipersilakan. Dan saya harap Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sabri segera panggillah pilihan raya. Kerana waktu ini juga Parti Keadilan dalam berantakan sama mereka. Tapi kalau tunggu mereka selesai masalahnya, rakyat tak ada choice lain. Tadi saya pergilah ini acara sambutan lepas di masjid, pergi rumah kawan. Kita berbicara tentang suasana politik semasa. Dalam keadaan begini, semua bersetuju. Semua mengatakan dalam keadaan suasana politik negara yang cukup penuh kecelaruan. Dan suasana kehidupan rakyat semakin murung. Ini keadaannya. Dan dalam waktu yang sama sekarang ni, saya tengok pula semalam kenyataan Datuk Dr. Fuad Zakasi selaku speaker Dewan Undangan Negeri Johor. Nampaknya dia menyindir Anwar Musa. Kerana apa? Dia kata Anwar Musa ni kekal membisu. Sedangkan Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful mengatakan ahli Parlimen Keterih itu sebagai saksi hidup membabitkan perjanjian jawatan nombor 2.
Dalam saat begini pun masih lagi mereka nak bercakap soal jawatan nombor 2. Sedangkan PAS dah menafikan bahawa wujudnya perjanjian antara Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri dengan Perikatan Nasional berhubung jawatan Timbalan Perdana Menteri. Presiden dia kata, dia mengakui bahawa ada perbincangan mengenai jawatan itu, tapi tidak ada keputusan yang dicapai. Dan hari Selasa lalu, Bersatu dilaporkan berkata perbincangan jawatan Timbalan Perdana Menteri telah pun dibuat antara Muhyiddin dan Datuk Seri Ismail Sabri. Ini sesuatu benda yang baru yang menjadi perbualan. Sebab itu Wan Saiful berkata bahawa jawatan itu adalah perjanjian antara Perikatan Nasional dengan Datuk Seri Ismail Sabri sebelum beliau dilantik sebagai Perdana Menteri. Jadi dalam keadaan begitu, Dr. Fuad Zakasi dia kata sekiranya Haji Hadi dah menafikan adanya perjanjian, jadi siapakah pemimpin berbohong berhubung perjanjian itu? Jadi beliau tidak menolak wujudnya perjanjian itu, tapi mungkin dibuat secara sembunyi-sembunyi antara Muhyiddin dengan Datuk Seri Ismail Sabri. Mungkin dia tak menolak. Ini maksudnya PAS ditinggalkan seolah-olah macam ditikam dari belakang lah. Sebab itu Dr. Fuad Zakasi mengulangi pendiriannya bahawa tidak ada sebab Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri melayan desakan jawatan Timbalan Perdana Menteri. Dalam keadaan begini, saudara, tiba-tiba semalam tersiar kenyataan mantan minister sesulit kepada Tan Sri Muhyiddin, iaitu Datuk Dr. Marzuki Mohamad di akhbar Berita Harian. Boleh tengoklah NSP Akib. Setelah saat ini kita kata, jadi sebab itu saya minta supaya jangan dinafikan jika ianya benar. Kerana bangkai tidak boleh ditutup sekalipun ianya diselindungi, namun ia tetap berbau. Kalau sayangkan jawatan, lebih baik tinggalkan UMNO. Jangan nak selindung di sebalik nada-nada yang lunak. Itu keadaannya. Kerana isu pelantikan Timbalan Perdana Menteri ini yang dibangkitkan oleh Dr. Fuad Zakasi, yang mendakwa Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azmu, yang kononnya dinamakan sebab untuk mengisi jawatan itu, tak betul. Ahmad Faizal dalam reaksi balahnya menyifatkan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Rengit itu, yang juga Speaker Dun Johor itu, sengaja membuat spekulasi yang tidak benar. Mana dia menafikan bahawa dia akan jadi calon Timbalan Perdana Menteri. Kemudian menyusullah kenyataan Tan Sri Hadi, dan apabila bekas Ketua Setiausaha Sulit kepada Tan Sri Muhyiddin sewaktu ketika pengurusi Perikatan Nasional merangkap Presiden Bersatu itu menjadi Perdana Menteri, dia mendakwa perjanjian di antara Perikatan Nasional dengan Datuk Seri Ismail Sabri mengenai jawatan Timbalan Perdana Menteri memang wujud. Ini yang memeranjatkan kita, saudara. Menurut Datuk Dr. Marzuki, beliau sendiri terbabit dalam penyediaan perjanjian itu antara Perikatan Nasional yang dianggotai oleh Bersatu, PAS, Gerakan, Parti Solidariti Tanah Airku, STAR, dan Parti Progresif Sabah, SAPP, dengan Perdana Menteri. Katanya lah. Jadi dia kata, saya ingin mengesahkan bahawa perjanjian itu wujud, kata Dr. Marzuki. Dan sebagai pegawai Perdana Menteri, waktu itu saya terlibat secara langsung dalam penyediaan perjanjian itu. Ia ditandatangani oleh Tan Sri Muhyiddin dan Perdana Menteri pada 17 Ogos. 17 Ogos, saya. Sebelum keputusan dibuat pada 20 Ogos. Pada 13 Ogos 2021, dan disaksikan oleh seorang menteri dari Parti Bersatu dan seorang menteri dari UMNO. Itu kenyataan Datuk Dr. Marzuki. Dia juga mendakwa satu pasal dalam perjanjian berkenaan menyebut bahawa dokumen perjanjian yang dipersetujui itu tidak boleh diterbitkan atau dizahirkan dalam apa-apa bentuk. Sebaliknya hanya boleh disimpan untuk rujukan kedua belah pihak. Artinya ada perjanjian sulit lah. Mungkin waktu itu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dia bimbang kalau perkara ini dapat tahu oleh Majlis Tinggi, maka beliau akan menghadapi satu tindakan yang tidak baik. Kerana walaupun beliau sebagai anak Presiden, kalau dia buat keputusan bagi pihak parti, itu sudah salah. Kerana setiap keputusan parti itu mesti dirujuk dalam Majlis Tinggi. Setelah Majlis Tinggi memberi mandat, barulah boleh laksanakan. Ini keadaan, saudara. Jadi sebab bila dia kata mereka bersetuju tidak boleh diterbitkan atau dizahirkan dalam apa-apa bentuk, sebaliknya hanya boleh disimpan
untuk rujukan kedua belah pihak. Ini keadaannya. Sebab itu saya katakan Tan Sri Muhyiddin berani untuk menuntut jawatan tersebut. Artinya benda itu ada. Jadi saya mengharapkan agar Yang Amat Perdana Menteri betul serang. Nyatakan. Kalau silap, katakan silap. Mesyuarat Majlis Tinggi mengaku saya dah menandatangani, mungkin ini kesilapan saya. Dan kalau Majlis Tinggi kata tak mau, maka dia kena akur. Sebab dalam keadaan begini, saya melihat banyak keadaan-keadaan yang warga peringkat akar umbi terasa lah bahawa bagaimana Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri ini politiknya kadang-kadang macam limbo lah, yang tak menentu. Dalam Majlis Tinggi begini, di luar begini, dalam Perhimpunan Agung kata begini, sebaliknya dah tarik balik. Jadi keadaan yang tak menentu. Sepatutnya sebagai seorang pemimpin, nak jadi negarawan, dia mesti firm. Dia tak boleh nak berdolak-dalik. Ini keadaannya. Sebab itu saya hari ini bercakap dalam nada saya sebagai seorang sahabat pada Yang Amat Perdana Menteri. Yang saya katakan jalan keluarnya mudah. Tak usah fikir banyak. Adakan mesyuarat dengan top 5, menghadap Agung, mohon perkenan Duli Yang Muhammadiyah Pertuan Agong agar Parlimen segera dibubarkan. Ya, tak payah lagi nak tangguh. Sebab kalau cara permintaan, tekanan daripada Tan Sri Muhyiddin itu, seolah-olah mereka mau menangguhkan pilihan raya. Takkanlah kita nak lantik Timbalan Perdana Menteri, lepas itu 2-3 minggu bubar Parlimen. Ini pun Timbalan Perdana Menteri yang paling pendek lah. Sebab kena ingat saudara, Datuk Seri Ismail Sabri, beliau memegang jawatan sebagai Timbalan Perdana Menteri dalam tempoh jeda waktu yang tersingkat dalam sejarah. Dia dapat jadi Timbalan Perdana Menteri sekitar dalam 20 bulan, mungkin dalam 16 ke, mungkin 13 hari bulan, dalam tempoh 2 minggu. Jadi kalau nak lantik sekarang ni Timbalan Perdana Menteri, maka berulang lagi. Artinya sejarah berulang-ulang. Sebab itu saya melihat permohonan daripada Naib Presiden UMNO seorang lagi, iaitu Datuk Seri Khalid Nordin. Dia menyatakan bahawa negara kita sekarang ni sedang berhadapan dengan pelbagai cabaran politik, cabaran ekonomi, sosial dan pembangunan. Tetapi yang membimbangkan adalah kurangnya kita menampilkan atau mengetengahkan diskurs yang aktif dan membina tentang pelbagai masalah dan krisis yang melanda negara, baik dari segi media cetak maupun media digital. Apa yang kita kedengaran sekarang ni, kata Datuk Khalid, adalah kritikan, kecaman bersandarkan pada pendapat semata-mata, tanpa data, dapatan empirical dan pemikiran yang kritis. Malangnya lagi, kata beliau, orang yang berpengaruh dilihat sekarang ni adalah netizen, bukan para pemikir bangsa yang bertauliah, yang seharusnya mendominasikan seperti orang-orang teknokrat, orang yang di pengajian tinggi. Sebab lantas itu senario hari ini dia belum mengharapkan agar negara kita amat memerlukan pembudayaan intelektual dan alternative view, itu pandangan yang alternatif terhadap pelbagai dasar nasional, bukan ulasan yang tidak substantif, yang cetek, apalagi yang dilihat sebagai populis. Jadi golongan bijak pandai di universiti wajar tampil dengan pencerahan dan semak imbang melalui tulisan dan idea kritikan dan debat yang mencerahkan, bukan sekadar memberikan pandangan sepintas lalu. Kerana kata Datuk Seri Khalid Nordin, kita tidak mahu lagi wujudnya tanggapan masyarakat yang mereka ini sudah tidak resonate dengan segala kemasalahan bangsa dan negara. Hanya gairah mengajar ranking di universiti dan KPI demi untuk jaga prestige. Sewajarnya golongan intelektual bertanggungjawab juga untuk menampilkan ilmu yang mereka kaji, yang mereka ajar ataupun yang mereka tokei untuk manfaat insan. Tidak hanya terhad di kuliah-kuliah. Jadi sungguh begitu, beliau percaya mereka pastinya ada gagasan serta kecerdasan yang boleh menerbitkan dasar. Jadi beliau mengharapkan bijak pandai di peringkat universiti harus tampil memberi pandangan, tidak hanya sekadar memberi pandangan sepintas lalu begitu saja, macam Dr. James Chin tadi, dan tidak ada fakta.
Kata begitu, kata begini, itu keadaannya. Jadi sekarang ini dasar awam kita sekarang ini digubal, diulas, dilaksanakan tanpa sumbangan dan kolaborasi para cendekiawan bangsa. Bayangkanlah betapa ruginya tanah air ini sedangkan kita mempunyai sumber insan yang terbaik. Jadi sebabnya akhirnya pimpinan mewujudkan satu dasar yang bagi saya lah, kalau orang kata bahasa kasarnya hapasik, yang tidak masak. Pandangan itu nak dijadikan sebagai dasar, rosaklah negara kita. Dalam keadaan begini, kita amat mengharapkan cara terbaik, saya mohonlah sebagai seorang sahabat yang mohon Perdana Menteri balik daripada Turki, mungkin balik dia mengerjakan ibadah haji ni, berlapang dada, jangan fikir kiri kanan dah, laksanakan. Sebab lagi ditunggu, lagi lama. Bukan lama mana pun, maksimal lagi setahun pun, kalaulah lagi lambat, lagi cepat hilang jawatan itu. Kalau paling tidak pun sekarang ini diadakan pilihan raya, paling tidak adalah ruang untuk meneruskan karier sebagai Perdana Menteri. Tapi kalau diadakan pilihan raya selepas tahun 2022 ini, masuk jadah waktu 2023, segalanya berkeceramuk dan tidak mungkin. Saya tidak nampak kita boleh mengekalkan kuasa beliau sebagai Perdana Menteri. Dalam UMNO berterabur, dalam parti-parti yang lain juga berterabur. Dan dalam keadaan begitu, saya cakap terus terang, saya dah cakap 3-4 malam dulu pun, kalau itu keadaannya, beliau dilihat seolah-olah beliau membina highway, membina satu lebuh raya untuk Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di anjung kuasa di Seri Perdana. Apakah beliau mahu? Saya pun tak tahulah. Sebab itu saya dah bercakap malam semalam, malam kemarin, saya kata cuma kalau itu keadaannya, dan kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim masih lagi berbahasa-bahasa yang sekarang ini, yang beliau lontarkan perkataan-perkataan yang dilihat tidak begitu ngulik, dengan perkataan-perkataan yang jelas bulan puasa tak payah sebut lah. Begitu juga dengan Saudara Rafizi sebagai timbalan Presiden, jadilah statesman. Saya amat mengharapkan agar supaya kita dapat mewujudkan satu suasana yang lebih telus, yang lebih matang untuk negara kita saudara. Saya semakin khawatir. Hasil perbincangan saya dengan Yang Amat Mulia Tengku Razali semalam, saya semakin khawatir. Besok mungkin saya ada appointment dengan dia, saya nak tanya lagi, apa keadaan sebenarnya? Keadaan sebenar negara kita macam mana sebenarnya? Sebab negara kita yang saya melihat, tadi pun lepas ni di masjid, sambil salam dengan kawan-kawan, mereka saya lihat wajah-wajah cukup murung. Malahan ada terdengar kata-kata, tahun ini bolehlah kita buat korban, tahun depan belum tahu lagi. Saya khawatir kerana itu dilafazkan di tempat yang suci itu di masjid. Saudara, mudah-mudahan agar Allah SWT menyelamatkan bumi bertuah ini supaya rakyat tidak terus terancam, supaya rakyat tidak terus berada dalam kehidupan yang semakin sukar, dan kita mengharapkan Yang Berhormat Perdana Menteri berlapang dada segerakanlah pilihan raya umum. Jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.